Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, syukran lillah, segala pujian kesyukuran wajib bagi Allah. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama pada kuliah pagi ini insya-Allah bagi meneruskan tadabbur tematik berdasarkan kepada buku Hidup Mengabdi, Hidup Berbakti. Inilah tema yang kita tadabburkan sepanjang siri ini insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, dalam kuliah yang lalu saya telah menjelaskan tentang fungsi peranan manusia sebagai khalifah ialah untuk memakmurkan kehidupan di bumi. Jadi kita kena faham bahawa kehidupan di bumi ini bukan sekadar kehidupan manusia semata-mata, tetapi juga meliputi kehidupan seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Jadi tanggungjawab manusia adalah untuk memimpin, mengurus tadbir segala kehidupan yang ada di bumi ini. Itulah tanggungjawab sebagai khalifah Allah. Jadi dengan memahami itu, dalam kuliah yang lalu saya telah menjelaskan tentang bagaimana Allah sebut bahawa dia telah menyediakan bumi ini sebagai hamparan untuk manusia hidup dengan segala kemudahan. Kemudian Allah sediakan jalan-jalan untuk bergerak, menjadikan komunikasi manusia semakin hari semakin maju. Kemudian Allah sebut tentang Allah turunkan air hujan, dari air hujan tumbuh tumbuhan. Akhirnya dari tumbuh-tumbuhan itu menjadi sumber rezeki kepada manusia dan juga kepada binatang. Jadi tuan-tuan puan, saya pagi ini akan mulakan sambungan dia, iaitu bagaimana saya nak membawa konsep. Hari ini konsep kita sebut sebagai ekosistem alam. Ini pendekatan kajian hari ini. Kita melihat bahawa alam ini wujud dalam satu bentuk ekosistem, sistem yang saling terkait antara satu dengan yang lain. Jadi ekosistem yang dikupas secara sains tentulah lebih luas. Cuma saya nak mengambil asas berdasar kepada yang kita faham daripada apa yang Allah ajar melalui Al-Quran. Pada ayat yang kita baca dalam kuliah yang lalu, surah Taha, Allah menyebut tentang wujudnya pertama manusia. Kemudian ada 3 makhluk yang disebut dalam 2-3 ayat yang surah Taha yang kita baca dulu. Ayat 53 hingga 55 itu. Allah menyebut tentang wujudnya makhluk pertama manusia. Kemudian hayawan yang disebut sebagai binatang ternakan. Yang ketiganya ialah alam tumbuh-tumbuhan. Jadi mari kita melihat carta bagaimana berlakunya hubungan itu ya. Jadi ada 3 komponen penting makhluk Allah di bumi. Pertama manusia, yang kedua tumbuh-tumbuhan, binatang. Jadi Allah menyebut bahawa dia menurunkan hujan, air hujan ke bumi. Di sini kita letak macam mana ya, hubung kait dia. Allah turunkan hujan, hujan itu menghasilkan tumbuh-tumbuhan. Kemudian dari tumbuh-tumbuhan itulah manusia akan makan tumbuh-tumbuhan ini dan juga binatang juga akan makan
tumbuh-tumbuhan. Kita melihat satu cycle. Kemudian, bagaimana hubung kait dia? Sebab itulah dalam konsep pertanian, pertanian bukan pertanian moden, tetapi pertanian yang disebut alamiah, pertanian tradisional, pertanian yang berasaskan dipanggil natural farming atau disebut juga sebagai pertanian organik. Dia melibatkan ketiga-tiga pihak ini. Sebab itu dalam pertanian secara alamiah, dia mesti pertanian dia ada tumbuh-tumbuhan, ada binatang. Kerana apa? Kerana saling ada kaitan dalam ekosistem ini. Itu yang disebutkan ekosistem tadi. Tiga elemen makhluk ini saling berkait. Contoh, Allah jadikan manusia tadi, manusia dia akan menternak haiwan. Okey, menternak haiwan. Mana manusia menternak haiwan dan makanan yang diberi kepada haiwan tadi adalah daripada hasil tumbuhan ini menjadi makanan kepada haiwan tadi. Ya. Jadi sebab itu manusia ni dia tak perlu buat makanan untuk haiwan. Secara alamiahnya Allah jadikan manusia sebenarnya mudah je ternak haiwan ni. Carikan tempat di mana ada tanam-tanaman, tumbuh rumput-rumputan, lepaskan je haiwan itu, mereka tahu sendiri nak makan. Mereka ni binatang ni Allah dah jadikan, Allah mudah. Itu sebab Allah kata Allah mudahkan binatang ternak ini untuk kita. Jadi binatang ternak ini dah tahu yang mana satu jenis tanaman yang dia nak makan. Kalau tidak, dia akan makan yang beracun, mati. Tetapi selama ini Allah dah bagi naluri pada dia. Dia tahu memilih yang mana rumput yang baik untuk makanan. Dia menghindari tanaman yang tumbuh-tumbuhan yang menjadi racun. Itu satu kelebihan yang Allah bagi pada kita. Dan kita hanya lepaskan binatang ternak, dia tahu nak makan yang mana, cukup kenyang, dia berhenti. Dan akhir dia akan pulang balik ke sarang. Sebab itulah dalam banyak ayat-ayat lain, Allah menggambarkan kehidupan binatang ternak dalam keadaan yang sangat indah. Ya? Sebab Allah nak ceritakan, itulah kelebihan yang Allah bagi. Tetapi kita manusia tak pernah berfikir sebab kita tak mau jadi ahlun nuha. Ingat, dalam ayat yang surah Taha yang kita belajar dulu, Allah sebut, ini ayat-ayat ni akan jadi ayat kepada ulun nuha. Orang yang tak fikir tak nampak pun. Okey, jadi kita melihat bagaimana hubungan tadi. Makna manusia, ternak, binatang perlukan tumbuhan. Ya. Dan kadang-kadang kita menjaga tumbuhan-tumbuhan ini, buatkan ladang, tanam rumput-rumput makanan khusus untuk binatang, untuk bagi makanan kepada binatang. Dan binatang ni akhirnya kembali balik kepada manusia dalam bentuk makanan kepada sumber makanan pada manusia. Sumber makanan kepada manusia. Binatang menjadi bekal makanan. Dan manusia juga makan daripada hasil tanaman. Sebab dari tanaman ni dapat nasi, bijirin. Kemudian daripada tanaman inilah kita dapatkan ulam-ulaman, buah-buahan. Daripada sini tengok sumber rezeki manusia dari sini. Pertama dipanggil bijirin. Bijirin ni makna makanan asas kita. Beras, bali dan sebagainya. Yang kedua buah-buahan. Yang ketiga sayuran, ulaman. Apa kita panggil ya. Kemudian jangan lupa juga kita dapat ubatan daripada tumbuhan. Jadi berapa banyak sumber rezeki yang kita dapat daripada nabat tadi. Ini semua adalah rezeki kepada manusia. Balik sini. Dan dalam waktu yang sama, bahan tumbuhan ini juga kepada binatang lebih kurang sama juga. Dia mendapat bekalan makanan. Sumber rezeki kepada binatang adalah dari tumbuhan. Kemudian binatang kedua-duanya ini menjadi sumber makanan kepada manusia. Lihat betapa indahnya ekosistem yang Allah dah atur. Jadi tanggungjawab kita sebagai khalifah nak jaga kelestarian ekosistem ini. Tuan-tuan perempuan, kita melihat hari ini kita berdepan dengan masalah ekosistem alam yang sudah bercelaru. Yang sudah tidak dijaga, tidak dipelihara oleh manusia. Kenapa? Kerana pertama sifat tamak manusia. Dia mengeksploit seluruh sumber alam ini untuk kepentingan diri dia. Dia lupa
bahawa alam ini perlu dijaga rapi kelestariannya. Iaitulah pada ekosistem itu. Lihat, Allah jadikan tumbuhan. Berapa besarlah khasiat tumbuhan pada kita, sangat banyak. Di situ saya senaraikan tadi. Daripada tumbuhan kita dapat sumber makanan asasi. Biji-bijiran. Kita panggil bijirin. Baik orang yang makan nasi, makan gandum atau bali, jagung, skuai, apa saja makanan asasi kita asalnya datang dari bijirin. Yang kedua kita lihat tanaman dia adalah hasil buah-buahan. Itu satu nikmat makanan yang segar dari buah-buahan yang segar. Tak payah cerita terlalu banyak. Yang ketiganya daripada tanaman kita dapat ulaman, sayur-sayuran yang kita makan daripada batang, daun, akar. Tanaman itu menjadi sayuran kepada kita. Kemudian daripada tumbuhan juga kita dapatkan sumber ubatan. Jangan lupa tuan-tuan perempuan. Sumber asas ubatan kita adalah herba yang datang daripada tumbuh-tumbuhan. Datang dari semua bahagian tumbuhan. Itu sebab orang yang mengkaji bidang herba atau bidang apa dipanggil farmakologi, dia akan melihat bahawa seluruh bahagian tumbuhan tu dari akar, rhizome, ada rhizome-nya. Kemudian daripada batang, daripada kulit, daripada daun, daripada buah, biji. Semuanya ada khasiat-khasiat ubatan untuk manusia. Dia ada hebatnya Allah ciptakan itu. Jangan melihat tumbuhan tu pokok untuk makannya. Tapi hari ini kita bila melihat tanaman yang kita rasa kita tak suka, maka kita anggap dia sebagai tumbuhan perosak. Inilah konsep perosak ni sebenarnya konsep yang ditanam oleh industri kimia untuk merosakkan pemikiran kita. Lihat rumput, lihat lalang, oh ini perosak. Akhirnya kita cari racun, musnahkan. Kerana kita menganggap dia perosak. Padahal Allah jadikan lalang tidak sia-sia tuan-tuan perempuan. Ada khasiat dalam lalang. Lalang boleh memberikan gula. Akar lalang tu berkhasiat untuk ubatan. Daun-daun lalang orang gunakan sebagai atap yang tahan lama dan dapat menyejukkan. Kan ada manfaatnya. Tetapi kita ditanam oleh pemikiran kimia hari ini. Inilah pemikiran merosakkan ini. Apa yang ditanam? Bahawa sebahagian tumbuh-tumbuhan ini semua perosak. Maka kita kena lawan, kena musnahkan. Maka mereka menghasilkan racun, dipanggil racun, bukan racun makhluk perosak, racun apa dia panggil, rumpai. Racun rumpai. Jadi untuk memusnahkan tumbuh-tumbuhan. Kemudian dihasilkan pula satu lagi racun, namanya racun makhluk perosak. Untuk menghapuskan serangga-serangga. Padahal Allah tidak pernah jadikan serangga-serangga sekecil itu sebagai makhluk sia-sia, tidak tuan-tuan. Sebab itu ulul albab akan menyatakan, Subhanaka Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Surah 3, 191. Ulul albab, orang yang ada akal fikiran ni, yang mengkaji, yang mendalami, dia akan sedar bahawa Allah tak jadikan segala sesuatu di bumi ini dengan sia-sia, melainkan ada manfaatnya. Tapi hari ini kita lihat, itu saya katakan tadi, kemajuan industri kimia telah merosakkan persepsi kita, tanggapan kita terhadap alam Allah ini. Padahal segala yang Allah bagi ini suatu rahmat daripada Allah. Yang kita sebagai khalifah patut jaga dia, bukan merosakkan. Hari ini orang merosakkan alam. Termasuk kita lah menjadi tabiat buruk. Yang sedihnya orang-orang Islam sendiri menjadi bangsa yang pengotor. Mencemar alam. Sampah-sampah dibaling ke dalam sungai. Seolah-olah sungai itu merupakan tong sampah besar kita. Itu sikap yang salah. Kita yang mencemarkan alam ini. Yang paling sedih kalau kita umat Islam yang berlaku sedemikian. Sedangkan kita diajar ya dengan kata-kata hikmah bahawa an-nazafah minal iman. Kebersihan itu menggambar keimanan kita. Tapi kita melakukan kerja-kerja pengotor. Masya Allah. Itulah silap kita lah. Itu satu kritikan kepada diri kita sendiri.
Kalau kita, sebab perbuatan itulah yang akhirnya mencemarkan alam, merosakkan alam ini. Yang Allah sebut dalam surah Rum. Allah sebut, saya ulang lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zaharal fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nyata jelas kamu nampak sendiri kerosakan di darat dan di lautan disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Jadi apa lagi yang tak diingatkan oleh Al-Quran? Sebab tu kena sedar tuan-tuan dan puan. Sebab tu kalau kita baca ayat-ayat ini, kita fikirkan, kaitkan dengan isu yang kita alami hari ini, Masya Allah. Betapa dahsyatnya akhlak kita ini. Kita langgar segala larangan-larangan Allah. Kita langgar, kita lupa tentang rahmat-rahmat Allah yang diberi kepada kita. Jadi tuan-tuan dan puan, saya membawa isu ini untuk dikaitkan dengan ayat yang kita baca ni supaya kita sedar tuan-tuan dan puan. Kita berada di bumi ini dalam situasi yang dipanggil sumber-sumbernya terhad tuan-tuan dan puan. Kalau hutan rimba kita yang hijau ini kita tebang habis semua kerana tamak kita nak kaya, habislah sumber alam ni. Sedangkan balak yang kita ambil itu usianya ratusan tahun, ribuan tahun. Bukan sehari dua dapat kita tanam semula tuan-tuan puan-puan. Tanam sayur mungkin dalam seminggu dua kita dapat hasil. Tapi balak tuan-tuan puan-puan tak mungkin kita tanam hari ini. Generasi kita dapat merasai, tak mungkin. Ingat. Makna sumber ini akan hilang, nak berganti, boleh berganti tetapi akan mengambil waktu yang terlalu lama. Itu yang kita musnahkan hari ini, kita melihat kebakaran yang berlaku. Dan kebakaran ini bukan semuanya disebabkan oleh manusia. Ada kalanya kebakaran ini terjadi akibat suhu panas yang di luar kawalan kita. Maka kita lihat baru-baru ini. Benua Australia terbakar tuan-tuan perempuan hutannya. Berapa luas. Akhirnya alam ini, sumber alam ini semakin kurang, semakin kurang. Dan hari ini kita melihat apa yang terjadi yang kita sebut sebagai petaka alam itu adalah kesan daripada tangan-tangan, perbuatan tangan manusia yang disebut dalam surah Rum. Ingat tuan-tuan perempuan yang saya baca tadi, surah Rum ayat 41. Itulah kesan daripada perbuatan manusia. Maka hari ini kita mengalami banjir lumpur, tanah runtuh, gempa bumi, gunung berapi, apa lagi yang tidak berlaku, yang kita alami. Yang kadang ada waktunya kesannya sangat dahsyat, membunuh ribuan orang, menghancurkan seluruh struktur, bangunan dan sebagainya. Itu petaka alam yang Allah kita kena sedar bahawa dia ada kaitannya dengan perbuatan khianat kita kepada bumi. Kita merosakkan tadi ekosistem alam. Sebab tu saya sebenarnya memang saya sebutlah, saya anti kepada aktiviti kimia yang berlebih-lebihan ini. Kita ingat, dalam industri pertanian kita menggunakan terlalu banyak bahan kimia. Daripada baja kimia, daripada racun kimianya. Sebenarnya kedua-duanya merosakkan sistem alam itu sendiri. Hari ini sehingga timbul satu kepercayaan baru. Apa kata orang? Khususnya para petani. Dia kata kalau tak bubur baja, tak ditaruh baja, tak adalah hasil tanaman. Itu sebenar-benarnya satu fahaman yang sangat salah. Kerana kita lihat, cuba tuan-tuan perempuan lihat kepada alam yang berada sekeliling kita. Subur, hijau. Hutan rimba kita yang hijau subur tu. Siapa yang baja dia? Adakah kita yang pergi bajakan dia? Tidak ada. Tetapi kenapa dia subur? Itu sebab saya kata konsep ini ditanam oleh industri kimia untuk merosak pemikiran kita. Akhirnya kita bergantung sepenuhnya kepada racun, kepada baja kimia. Racun kimia, baja pun kimia. Siapa yang kaya tuan-tuan perempuan? Industri kimia yang kaya. Kita rosakkan alam ini dengan racun, dengan baja kimia. Sedang Allah jadi alam ni alamiah, namanya alamiah. Secara organik, secara natural. Baja tu sudah ada. Sebab itulah dalam pertanian dipanggil bersepadu. Kita kena ada binatang tuan-tuan perempuan. Lembu makan rumput, kemudian lembu melepaskan bahan buangan najisnya.
menjadi baja kepada rumput-rumput tadi, rumput subur balik. Dia kan ada satu cycle. Kemudian kita pula manusia makan dua-dua sekali. Ambil sayuran. Kemudian ada kala kita makan daging-daging daripada haiwan ternakan kita. Itu satu cycle yang saya sebut sebagai ekosistem yang Allah dah jadi sedemikian. Tetapi ketika mana kita memutuskan ekosistem itu dengan perbuatan-perbuatan kerosakan itu, maka rosaklah sumber alam ini. InsyaAllah saya akan bacakan satu ayat. Kita belum baca ayat lagi insyaAllah. Surah Ar-Ra'du surah 13 ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهار ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وهو الذي dialah yang telah menjadikan madal arda bumi terbentang luas wa ja'ala fiha dan menjadikan padanya gunung-gunung yang kukuh teguh wa anhara dan sungai-sungai yang mengalir dari setiap kemudian wa min kulli thamara dari setiap jenis buah-buahan ja'ala fiha dijadikan padanya ada pasangannya dan dijadikan pasangan ada dua-dua. Kemudian Allah melindungi malam dan siang silih berganti. Sesungguhnya semua itu merupakan ayat-ayat Allah. Yang disebut tanda-tanda kebesaran Allah kepada siapa? Kepada kaum yang mahu berfikir, yatafakkarun. Mereka yang hendak berfikir. Ayat ini tuan-tuan dan puan, kalau kita tadabbur dari segala sudut, kita akan melihat Masya Allah. Allah nak cerita pada kita, Allah jadikan ini. Ya, jadi untuk melihat bagaimana bumi terbentang, itu kena kajilah. Dari pendekatan sains, biologinya, dari pendekatan geologinya. Banyak ilmu yang menceritakan tentang alam ini. Ya. Kemudian Allah kata, Allah jadikan padanya rawasi. Maknanya gunung ganang tu. Gunung ganang ni Allah jadi sebagai pasak bumi. Kalau tak ada gunung ganang tebang habis semua bukit bukau, maka itulah apa yang berlaku hari ini. Tanah menjadi runtuh. Tanah dipanggil tanah longsor. Ya. Mengalir tanah itu sebab tak ada lagi pegangannya. Dia tidak jadi pasak lagi. Waktu itu hancur binasa lah. Itu sebab yang kita alami hari ini, tanah runtuh dan sebagainya. Kemudian Allah jadikan sungai-sungai keseimbangannya. Jadi gunung sebagai pasak sungai-sungai. Dan sungai-sungai itu mengalir dari mana tuan-tuan dan puan? Bukan sekadar dari hujan. Dia datang dari bekalan tangki air semula jadi. Itulah pokok-pokok besar yang menyimpan air itu. Dari sanalah air itu mengalir menjadi sebab anak sungai. Dia tidak ada di bawah di tanah datar tuan-tuan dan puan. Hulu sungai, anak sungai kita berada di Gunung Ganang. Kenapa? Dari sanalah datangnya sumber air, iaitu daripada tangki-tangki asli, iaitulah pohon-pohon balak yang besar-besar itu. Mereka lah yang menyimpan air untuk kita tuan-tuan dan puan. Hari ini kerana tamak orang tebang habis pokok untuk jadi balak. Akhirnya kita mengeluh air dah tak ada, sungai kering, sawah tak dapat buat lagi. Salah siapa tuan-tuan dan puan? Baliklah tanya kepada diri kita sendiri. Jadi ayat ini, ya, ayat surah Ar-Ra'd ayat 3 ni panjang cerita dia, kupasan dia. Jadi mungkin pagi ni kita dah kesuntukan waktu. InsyaAllah kita akan sambung lagi kuliah kita besok hari ya. Dan saya buat catatan nota kuliah kita hari ni.
Itulah tuan-tuan dan puan, ayat-ayat yang kita tadabbur, sebahagiannya surah 20, 53, 55 itu sambungan kepada apa yang kita kuliahkan pagi semalam. Ya. Jadi sekadar itu tuan-tuan dan puan-puan, kita kena berfikir. Bila kita mau belajar tadabbur ni, kita kena berfikir apa yang fakta-fakta yang telah saya kongsikan tadi. Ya. Dan ambillah pelajaran daripadanya. InsyaAllah dia akan bermanfaat kepada kehidupan kita. Sekadar itu dulu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.